Hati kita, dia tak rosak macam tu je. Macam kita kena kencing manis. Awak minum teh tarik 22 tahun, baru kena kencing manis. Tapi awak buat silap tu panjang. Simpan. Cedera sikit dibiar, cedera sikit dibiar, ditambah cedera lagi, akhirnya jadi kanser lah. Hati-hati, jaga hati. Kenapa saya seronok bila tajuk ni dibagi pada saya? Kerana ada hati yang boleh membawa manusia untuk ke syurga Allah Ta'ala. Dan ada juga hati yang apabila tidak dipimpin dengan iman dan keikhlasan, akan membendung manusia dan membawa serta menguasainya kepada dosa dan maksiat, lantas menuju jalan-jalan ke neraka jahanam. Ada hati yang beramal, menjadi amalnya benar-benar ikhlas dan memperolehi kenikmatan besar di sisi Allah. Dan ada hati yang beramal, banyaknya amal di dunia, tetapi dia menjadi al-masakin atau muflis di negeri akhirat nanti. Semuanya asasnya berpunca dari hati, dan hujungnya juga adalah berpunca daripada hati. Maka setiap amalan, kalau kita baca dalam semua kitab hadis terutamanya, awal-awal membincangkan kitab hadis adalah penawar bagi hati. Belajar mengikhlaskan niat. Hadis pertama mula belajar innamal a'malu binniyah. Ada orang beramal banyak tak? Amal banyak. Kita baca dalam hadis. Ini mukadimah dulu ya. Kita baca dalam hadis Muslim terutamanya, dalam Sahih Muslim. Ataupun tuan-tuan kalau tak baca Sahih Muslim, tuan-tuan baca pastinya kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi. Imam Nawawi ada sentuh di dalam bab keikhlasan. Ya, di mana hadis Nabi ada 3 golongan manusia yang beramal tapi mereka masuk neraka jahanam. Beramal, bukan tak, kalau tak beramal lagi teruklah. Ada 3 golongan manusia. Yang pertama, orang yang beramal besar, iaitu berperang di jalan Allah. Orang syahid, besok bila dia mati, besok dia mati pula, dah mati dah orang syahid. Ketika dia dibangunkan oleh Allah di negeri akhirat, Allah tanya, wahai syuhada, apa yang kamu buat dengan nikmat yang kami bagi, keberanian, kehulu balangan, kependekaran dan sebagainya ni. Orang syuhada ni dia kata, aku berperang di jalanmu ya Allah, aku bunuh tentera-tentera kafir dan aku mati di medan syahid. Maka Allah kata, kadzabtu, kamu pembohong. Ketika kamu pergi berperang, kamu hanya merenung dan berhasrat untuk mendapat harta ghanimah, yakni harta rampasan perang, dan kamu merasakan kalau kamu menang, kamu akan dinaikkan pangkat kepada brigadier general. Contoh, dia mencari duniawi, akhirnya dia kena masuk neraka. Golongan kedua, ahli qira', ahli qari, ahli qira'ah. Orang mengaji Quran, orang yang ada ilmu yang lebih kurang ni, mengaji Quran ni, Allah tanya besok di negeri akhirat, buat apa dengan suara yang sedap, kepahaman dalam Al-Quran, begitu begini dan sebagainya. Dia bukan sekadar boleh baca riwayat Hafs an Asim, wadduha wal laili idza saja. Dia boleh baca dalam riwayat lain, wadduha wal laili idza saja. Itu kepakarannya. Maka dia jawab di hadapan Allah, dulunya aku mengaji Quran, belajar Quran, mengajar Quran dan aku cari pahala. Allah kata, kamu pembohong. Ketika dulu mengaji Quran, harapkan orang puji suara awak sedap, dan dulu awak dah dapat dah. Di negeri ini Allah campak di dalam neraka jahanam. Ada orang belajar Quran semata-mata lagu je, isi kandungan sampai ketua tak faham. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang bersadaqatun jariyah. Seorang dermawan, besok bangun di mahsyar, Allah tanya, apa yang kamu buat dengan kekayaan yang kami pinjamkan? Aku bina pusat tahfiz, aku bagi derma kepada surau Al-Hamidin seksyen 19, aku bagi derma kepada gini-gini sampai ke Palestin dan Yaman. Maka aku meninggal dalam keadaan menafkahkan hartaku. Allah kata, kamu pembohong. Ketika kamu bersedekah, kamu mencari puji-pujian dan namamu mau dijulang sebagai seorang dermawan, kamu dah dapat, maka Allah campakkan dia dalam neraka jahanam. 3 golongan.
Syuhada yang sepatutnya masuk syurga, tak masuk syurga. Hadis sahih, bukan main-main. Qari dan qari'ah, orang yang menguasai Al-Quran, tapi dia baca Quran hanya untuk masuk pertandingan dan menang Johan dan naib Johan. Dan yang ketiga adalah dermawan, yakni orang yang saling ada harta dan bagi derma, tapi syarat dia nak bagi derma mesti nak ambil gambar. Posing 3-4 kali, posing belah sini, posing belah sana, posing belah sana dan sebagainya. Ini maka mana rosaknya di sini? Rosaknya bukan amal, semua orang boleh amal, tapi rosaknya dekat niat, yang niat itu adalah berpunca daripada hati. Maka sebab itu kita nak lihat pada malam ini tentang hati-hati, menjaga hati. Itu mukadimah pertama. Tak start lagi. Tak start lagi. Mukadimah kedua pula. Ya, mukadimah kedua pula. Apa mukadimah kedua? Hati kita, dia tak rosak macam tu je. Macam kita kena kencing manis. Dia tak lahir tiba-tiba kencing manis. Tak. Awak minum teh tarik 22 tahun. 25 tahun baru kena kencing manis. Tapi awak buat silap tu panjang. Dosa tu disimpan. Cedera sikit dibiar, cedera sikit dibiar, ditambah cedera lagi, akhirnya jadi kanser, jadi besar. Maka begitulah. Adakah tiba-tiba hati kita rosak? Tak. Setiap anak orang Islam, Nabi kata dalam hadis sahih, dilahirkan dalam keadaan yang bersih, fitrah, suci. Tapi bila dia tu buat dosa, nambah istighfar tidak, minta ampun tidak, maka dia membekalkan diri dia menjadi gudang dosa. Maka akhirnya rosaklah hatinya. Daripada ini mukadimah kedua. Nak bagi tahu kalimah yang disebut oleh para ulama. Para ulama menyatakan bahawa hati kita rosak, yang pertama sekali kata ulama, apabila rasa bersalah bila buat dosa. Buat dosa tak? Buat, tapi rasa bersalah. Yang ni hati dia bagus, tapi hati dia sedang didatangi virus penyakit. Buat dosa tak? Buat, tapi rasa bersalah. So apa yang perlu buat dalam peringkat ni? Macam kita lah. Buat dosa, ngata kat orang boleh tahan. Ia ngutuk orang boleh tahan. Komen orang dalam Facebook dan grup WhatsApp boleh tahan juga. Dia tak kata duduk diam, bercakap pasal orang ni, dia lah nombor satu. Tapi diri sendiri tak perasan. Ada tak dosa? Ada. Tapi bila bercakap tu rasa, aku berdosa lah. Hati tu masih bagus. Dan apa dia perlu buat? Istighfar dan minta ampun. Tapi bila mana dia rasa bersalah bila buat dosa, dia ulang buat. Rasa bersalah, buat dosa, dia ulang. Rasa bersalah, buat dosa, dia ulang. Lama-lama dia naik satu peringkat. Peringkat dia apa? Rasa biasa bila buat dosa. Kenapa ngata ke orang? Biasalah, ini kan kenyataan. Gitu. Ini kan kenyataan, cakap aja. Udah. Dulu takut-takut juga, mikir, takut juga nak kata ke orang. Tapi bila dah biasa dah mengata, akhirnya dia mula mengata. Mikir je nak buat dosa. Tapi dah biasa. Orang dosa riba, contohnya riba. Apa dosa riba ni? Riba ni kalau tuan-tuan buka dalam Quranul Karim, surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 278 dan 279. Allah bagi tahu kepada kita, ketahuilah wahai orang beriman, kalau kamu tu benar-benar orang yang beriman kepada Allah, maka berhentilah daripada mengambil riba dan ambillah apa yang pokok daripadamu. Dan seandainya kamu engkar, tidak mahu meninggalkan riba, maka ketahuilah kamu sedang mengisytiharkan perang terhadap Allah dan Rasul. Dosa riba ni adalah dosa besar yang ada ditulis dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi. Dan dosa riba ini adalah dosa di mana kita ni dosa dia seperti berperang dengan Allah dan Rasul. Wal'iyadzu billahi min zalik. Imam Abu Hanifah kata, aku tak pernah nampak Allah Ta'ala mengatakan besarnya, kerasnya, selain daripada dosa riba, seperti berperang dengan Allah dan Rasul.
Perang dengan manusia pun berdosa, apatah lagi perang dengan Allah. Orang yang biasa buat dosa, kalau dia mula nak buat dosa, dulu elok buat pinjaman Islam, tiba-tiba nak buat pinjaman konvensional, tak ada apa kot, buat. Mula-mula takut juga, nanti berdosa ni, Allah perang dengan kita. Tak apa, buat dulu. Bila buat je menjadi, bila buat menjadi. Bila orang tanya, kenapa buat ni? Ni kan haram, ni kan riba. Tak ada apa pun. Dia jadi gitu dah. Jadi hakikatnya begitu. Jadi tuan-tuan, puan-puan juga hati-hati dengan dosa riba yang kadang-kadang kita nampak, mengatakan orang dosa. Kan ya? Tinggal solat dosa. Tapi awak beli motosikal, confirm kalau beli secara pinjaman dengan kredit company di kedai, maka itu dosa riba ad-duyun, clear. Kalau beli kereta boleh tahan sebab dia ada pinjaman Islamik. Beli rumah ada pinjaman Islamik. Pinjaman untuk loan, personal loan, pinjaman nak menikah, pinjaman untuk besarkan rumah dan sebagainya, hati-hati, riba ad-duyun. Kadang-kadang kita tak perasan dan kita membiarkan, akhirnya tak rasa apa-apa. Sebab tu pertama, hati kita bila mula dijangkiti adalah rasa bersalah bila buat dosa. Tapi bila kita ulang, lama-lama dia akan naik satu peringkat lagi menjadi kalimah yang dikatakan rasa biasa bila buat dosa. Biasa dah dengan dosa. Malah lebih teruk apabila orang tegur, jangan buat, riba tu haram. Dia pula kata kita, awak dah tak layak loan, kau tak payah. Aku loan senang aja, duit aku kan banyak. Nampak? Naik satu peringkat, yakni rasa seronok bila buat dosa. Hancur hati kita, hati mati. Rasa bersalah bila buat dosa, bagus, patah balik, istighfar. Tak mau, dia naik rasa biasa bila buat dosa. Tak nak juga, dia jadi rasa seronok bila buat dosa. Hancur hati kita. Fitnah orang tak rasa apa-apa. Tinggalkan tanggungjawab terhadap keluarga, tak rasa apa-apa. Kerana tinggalkan anak-anak tanpa agama, tak rasa apa-apa. Dia memang tak rasa apa-apa pun dalam hidup dia, tak ada rasa apa-apa. Sedangkan Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi SAW tidak akan menerima alasan dan keuzuran bagi mereka yang umur 60 tahun dan ke atas. Orang yang umur 60 dan ke atas, Allah tak terima lagi alasan. Ya Allah, tak sempat le nak ngaji Quran. Tak ada alasan. Hadis sahih. Ya Allah, tak sempat nak pergi masjid sebab tak nampak. Bohong. Hati itu yang buta. Ya Allah begini, ya Allah begitu. Bagi alasan. Tak. Kata Nabi, Allah tidak menerima keuzuran dan alasan bagi orang yang telah diberi umur 60 dan ke atas. Siapa yang 59 masih lagi dapat alasan lagi. Tapi jangan tunggu sampai masuk 60. Saya Alhamdulillah tahun ni 53 tahun. Tua dah rasanya. Isteri saya belakang 30. Tahun ni 30 tahun. Uish, muda. Muda. Saya menikah dengan dia, dia umur 28 tahun. 2 tahun, lebih kurang 1 tahun lebih. Apa ni? Selepas kewafatan isteri saya yang pertama akibat daripada breast cancer. Siapa-siapa di sini yang bini mati, jangan tangguh-tangguh, menikah. Iya, betul. Tapi tengoklah kalau laku ke tidak. Ya, menikah. Sungguh, kita duduk seorang ni tak banyak amalan. Duduk seorang apa nak buat? Pergi main dam, pergi minum teh tarik. Kalau duduk dengan bini, sembang dengan bini dapat pahala, pegang tangan bini dapat pahala, bagi bini makan. Bini pula kuat jenis membeli belah, lagi dapat pahala. Betul. Isteri saya menikah dengan saya lagi untung. Dapat package, full package. Suami, 5 orang anak, siap-siap dapat. 3 orang menantu, 2 orang cucu. Senang betul. Tu kan. Maka bersyukurlah kita dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Baik. Habis. 2 mukadimah. Mukadimah pertama, hati harus dijaga. Boleh jadi ahli syurga, boleh campak dalam neraka. Mukadimah kedua, hati kita tidak dirosakkan oleh Allah, melainkan rosaknya diri kita sendiri. Kita yang membiarkan. Rujukan kita,
Isteri saya share satu video di dalam grup family kami, dan saya nampak ada ayat Al-Quran daripada surah Al-Anfal, ada hubung kait dengan iman dan hati. Maka kita share ayat daripada surah Al-Anfal, ya. Ayat daripada surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini, kalau kita tengok di sini sekejap, ya. Kalau kita tengok pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan daripada ayat yang kedua, Allah kata, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Anfal pada ayat kedua. Sesungguhnya innamal mu'minuna, orang yang mengaku dia orang beriman, alladzina idza dzukirallah, apabila dibagi padanya peringatan kepada Allah, wajilat qulubuhum, gementarlah hati-hati mereka. Nah, simple. Cek hati kita. Adakah kita termasuk di antara saya orang beriman, saya orang beriman. Okey, tak apa, ngakulah awak orang beriman. Tapi orang beriman itu allazi dzukirallah, apabila dia diperingatkan tentang Allah, tentang Islam, tentang isi kandungan Quran, tentang sunnah Nabi, wajilat qulubuhum, dan bergementarlah hati-hati mereka. Bila disebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, bergementar hati mereka. Bila Allah kata tak boleh, riba itu haram, Allah isytihar perang, bergementar hati jantung mereka. Begitu. Bila Nabi peringatkan kita bahawa Rejab sudah tiba, tak lama lagi Sya'ban dan Ramadan, maka kita tidak menunggu untuk memulakan kebaikan, ya. Kita akan masuk Rejab. Hari ini 26 Jamadil Akhir. Rejab masuk minggu depan, hari Selasa kalau tak salah saya. So kita buat persiapan. Ada ke tidak hati kita itu sihat bila dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Ada ke tidak jantung hati kita bergetar dengan panggilan tersebut? Ataupun kita terus main bola dengan tak ada rasa apa-apa? Ataupun kita relax main damaji dengan tambah teh tarik kurang manis lagi satu? Ataupun kita menghabiskan umur kita yang makin hari makin menambah sehingga kita tak rasa langsung getaran dengan sebutan-sebutan idza dzukirallah, apabila mereka itu diberi ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda kehancuran jiwa manusia. Dan tanda yang kedua disebut di dalam ayat ini, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, apabila diperdengarkan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka. Tanda orang beriman yang hatinya benar-benar dijaga rapi untuk mengharapkan mardatillah, yakni redha Allah. Okey, ini tanda kedua apabila ayat Quran dibaca. Ayat Quran ni tuan-tuan, puan-puan juga di belakang, ketahuilah Al-Quran ni kita ada 5 hak yang perlu kita tunaikan. 5 hak. Hak pertama, baca. Baca. Jangan sampai mati dalam keadaan tak reti baca Quran kerana kita tidak berusaha. Tak baca boleh tahan lagi, tak reti baca. Pandai belajar ABC, pandai belajar yes, no, alright, bahasa Inggeris bukan main.
Tapi Quran dia buat tak peduli. Dia biar hidup dalam keadaan buta Al-Quran. Bila ditanya kepada orang perempuan, akak, acik, nun mati jumpa ta, nun mati jumpa kaf, hukum apa? Ini ikhfa ustaz, dengung 2 harakat. Cuba tanya dengan pakcik-pakcik. Pakcik, nun mati jumpa ni, nun mati jumpa ni, mati terus orang tua tu. Tak jawab-jawab. Bukan kita tidak tahu, yang kita sendiri tidak tahu. Tapi kita tidak keluar daripada ketidaktahuan itu. Ruginya apabila manusia membiarkan dia dalam keadaan tidak tahu, sedangkan Allah bagi umur 60, 70, 80 tahun. Cuba persoal dalam hidup kita, apa yang kita buat selama ini? Urusan kerja kita buat daripada 8 pagi hingga 5 petang. 1 jam sebelum bertolak dan 1 jam sebelum balik. 1 hari kita habis 10 jam untuk hanya mencari dunia yang sementara. Tidakkah boleh kita menghabiskan sedikit masa lagi tambahan untuk membina dunia yang kekal abadi di negeri akhirat nanti? Rumah yang kita beli di sekitar kita ini pasti satu ketika kita akan tinggalkan. Tapi rumah kita di negeri akhirat kekal bersama kita. Macam mana nak cari rumah ke akhirat? Lepas maghrib tadi buat solat ba'diyah. Ini lepas maghrib sembang. Sedangkan Nabi offer solat sunat 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. 5 ini siapa buat, Allah bina baginya sebuah rumah dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi manusia sombong, tak nak terima tawaran Allah. Tapi manusia kalau tawar, kau nak tak rumah murah ni, dulu jual 480, aku jual 380. Oi, bukan main manusia menghabiskan hartanya demi dunia yang dia tahu sementara. Mata kita melihat kawan-kawan kita mati, tinggal. Kawan mati, bini cantik, tinggal. Kawan mati, rumah besar, tinggal. Kawan mati, BMW 18 biji, tinggal. Dan rupanya kita tak belajar terhadap perkara tersebut. Dan di sinilah kerosakan hati yang perlu kita selidiki pada waktu lebih kurang sebelum seminggu, 3-4 hari sebelum Rejab ini. Jom kita buat persiapan, baiki, ya, baiki tentang apa kita panggil, tentang hati, yakni tanda orang beriman. Pertama, orang beriman itu bila dibawa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bergegarlah jantung hati dia. Dan apabila dibaca padanya ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah iman mereka. Hari ini kita bercakap tentang ayat Al-Quran dari surah Al-Anfal pada permulaannya, pada ayat yang kedua. Adakah iman kita itu bertambah? Ataupun kita dengar Quran tak rasa apa-apa? Itu yang pertama, Quran hak dia yang pertama kena baca. Tuan-tuan perempuan, tak jadi masalah kalau tuan-tuan tak tahu nun mati hukum apa, kan, mim mati hukum apa, tak jadi masalah. Tetapi belajar untuk membaca Al-Quran dengan betul. Ustaz, saya nun mati saya tak tahu Ustaz. Kalau Ustaz tanya nun mati, sesak nafas saya, rasa macam nak mati. Tapi kalau Ustaz suruh saya baca, saya baca. Saya tahu nun mati tak ada batu nisan, yang tu dengung. Nun mati kalau ada batu nisan, itu jangan dengung. Nun mati kalau ada bentuk 99, yang itu dengung. Kalau ada 69, jangan dengung. Cukuplah yang tu pun. Cukuplah. Kita baca qul a'udzu birabbin nas. Kenapa dengung bin nas? Sebab nun itu ada sabdu. Itu dipanggil sebagai wajibul gunnah, wajib dengung. Tak sebut wajibul gunnah tak apa, dengung je jadi. Jangan baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu kadang-kadang saya tegur kita yang sebelum solat. Ada kita ni sebelum solat, dia berdiri, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baca Quran macam Quran tu mak dan bapak dia punya. Mana boleh suka hati?
Nak baca Quran beradab dan seperti mana yang Allah turunkan kepada Jibril, dan kepada Jibril diturunkan kepada Nabi. Baca sungguh-sungguh. So baca perkara pertama, baca. Yang kedua, hak Al-Quran yang perlu kita tunaikan, faham. Baca, faham. Tapi kita sampai tua baca tak faham, akhirnya kita tak dapat ilmu. Dalam Quran ada 114 surah, 30 juzuk, 6,236 ayat. Ilmu yang penuh dengan kesahihan dan kemanfaatan untuk kita dalam Quran. Malunya kita jadi orang Islam umur 70 tak faham Quran. Tuan-tuan, Shah Alam menjadi tempat ziarah daripada kawan kita daripada US dan Britain. Boleh kata setiap tahun. Setiap tahun yang datang tu umurnya lebih kurang 21 tahun, baru masuk Islam 6 hingga 8 bulan. Dan 6 hingga 8 bulan mereka khatam terjemahan Al-Quran. Kita khatam bacaan Al-Quran. Kita baca dalam Al-Lughatul Arabiyah, kita faham Al-Lughatul Malayuwiyah, wa Lughatul Jawariyah, wa Lughatul Banjariyah. Akhirnya kita baca Quran, jangan mengata ke orang. Sadaqallahul azim, start mengata ke orang. Kita baca Quran, jangan riba. Tapi lepas tu, pergi beli motor, riba. Kita baca Quran, jangan ini, jangan ini. Tapi tak, dia tak ikut. Kenapa? Sebab dia tak faham. So, perkara kedua terhadap Al-Quran, lepas baca, kena faham. Rajin baca, apa dia? Terjemahan ataupun tafsir. Yang ketiga, amal dengan isi kandungan Al-Quran. Bila baca, kemudian faham. Lepas faham, terima dalam dia dan terus beramal. Allah kata, aqimus salah. Tunaikanlah ke salat. Buat. Ta'wa'atuz zakah. Keluarkan zakat. Pagi tadi, saya kuliah duha online. Ada 500 orang lebih hingga 600 orang. Daripada pukul 9.30 pagi, kuliah duha pagi tadi, sampai 11.45 tengah hari. Dan yang banyak hadir adalah orang perempuan lah, sebab dia pun tak kerja tu satu. Soalan ni datang punya banyak. Ada kadang-kadang naik sampai 1,000 orang lebih kuliah online. Dan ada lagi manusia bertanya, Ustaz, zakat kena bayar ke? Jadi orang Islam, zakat kena bayar ke? Saya ingat zakat yang kena bayar tu bulan Ramadan yang RM7 tu je. Yang RM7 tu kita boleh sponsor. Ni masalah ni zakat pendapatan, zakat harta, zakat simpanan, zakat emas dan perak bagi orang perempuan. Ini masalah paling besar apabila kita tak rasa apa-apa dengan meninggalkan tuntutan untuk mengeluarkan zakat. Ya, bukan banyak pun tuan-tuan. Had dia sekarang ni, had dia lah lebih kurang 80 gram emas, 80. Lebih kurang dia harga sekarang 22,000 kot. Ya, 22,000. Tengok, ada ke tidak duit dalam bank tu ada 20,000 simpanan. Kedudukan dia dalam nisab, dalam haul yang tempoh dia setahun. Kalau duit ada lebih 20,000, wajib zakat. Ustaz, duit saya ada 750 aja. Kau tak payah bagi zakat, kau layak terima zakat. Senang. Jadi masalah kita yang banyak duit. Isteri ada duit 40,000, suami ada duit 120,000, tapi zakat dia buat tak peduli aja. Akhirnya duit tu tak bagi manfaat apa-apa dengan kita. Maksudnya kalau nak kira zakat, setiap 1,000 RM25 aja. Pergi KFC pun tak mampu kita. Kalau bawa anak-anak sampai 100 lebih. RM25 daripada RM1,000. RM1,000 tu pula syarat duit dia mesti ada RM20,000 ke atas. Kalau RM15,000 tak payah. Atau dia ada RM20,000. Bulan 1 sampai bulan 12 ada RM20,000. Tapi tengah-tengah di bulan 6 turun sampai RM6,000. Naik balik bulan 10 RM20,000. Tahun tu tak payah keluar zakat. Sebab di tengah-tengah tu turun daripada had kelayakan zakat. Kena. Cukup senang. Tapi sayang, 1,000 kali sayang,
kita buat tak peduli je. Kenapa? Sebab kita baca ayat zakat tapi kita tak faham tentang isi kandungan dan perintah Allah dalam bab zakat. Okey, baik. Sekali lagi, baca, faham dan amal. Yang ketiga, hafaz. Berusaha untuk hafaz. Saya ada sekolah tahfiz di Bukit Beruntung, tak ramai pelajar. Sekarang ni ada lebih kurang 40 orang pelajar. Perempuan, lelaki. Campur tu ada 40 orang pelajar. Okey, saya fokus pada lelaki, isteri saya fokus pada yang perempuan. Dan pelajar-pelajar kita ngapal Quran, bapa Quran. Mak bapak ngatuk nenek ni sampai ketua dan bangka tak ngapal-ngapal. Iya, tua malah bangka. Usaha pun tak nak. Kadang-kadang malunya Allah bagi 80 umur. Umur 80, malunya surah Ad-Duha, ayat lazim tu sampai surah An-Nas, yang tu pun tak boleh ngapal lagi. Apa yang kita habiskan umur kita, contoh. Kita boleh ngapal macam-macam tuan-tuan, tapi dalam bab yang ni kita tak ada kesungguhan. Maka di sinilah yang sepatutnya kita belajar untuk melihat kepada kebesaran yang disediakan oleh Allah atas kita dengan melihat tanda-tanda orang beriman yang sihat ke tidak hatinya. Keempat, hafal. Dan yang kelima, hak Al-Quran itu adalah ajar orang lain. Baca, faham. Yang kedua, yang ketiga, amal. Yang keempat, hafal. Yang kelima, ajar. Ajar siapa? Tu, bini kita. Yang ini kena dengung. In kuntum. Jangan baca in kuntum. In kuntum. Kenapa? Sebab nun mati tak ada batu nisan. Dengung. Udah. Kalau awak pun tak tahu yang mana mati tu semua, tak payah. Ajar biasa-biasa je. Anak-anak kita pastikan baca Quran dengan betul. Ya, ajar. Kenapa? Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Manusia yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajar kepada orang lain. Mengajar macam mana? Takat mana yang kita boleh mengajar, sudahlah. Kalau dah takat tu je. Lepas tu kita ngantarlah kat orang lain supaya dia faham. Isteri kita tak boleh mengajar. Kita boleh mengajar sikit-sikit aja. Okey, awak ada kelas dekat surah Al-Hamidin, masuklah kelas muslimat. Sudah, selesai. Bagi kebenaran dan keizinan untuk dia belajar. Ya, ini hak yang sepatutnya ada pada kita. Jadi kalaulah ada hak sedemikian, maka wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Tanda kedua hati manusia ini, apabila dibaca ayat Al-Quran padanya, mereka itu jadi golongan yang bertambah iman mereka. Saya selalu ingatkan kita semua bahawa, ketahuilah bahawa ulama kata hari ini kena lebih baik daripada semalam. Orang yang betul-betul ada kehidupan, dia kena pastikan hari ini lebih baik pada semalam. Contohnya, semalam tak ada ruang untuk puasa sunat, tapi hari ini hari Khamis, dia boleh puasa sunat. Ambil sikit untuk lebih baik pada semalam. Lepas tu plan esok kena lebih baik pada hari ini. Esok pula hari Jumaat. Cantik. Malam ni atau esok pagi boleh baca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi tu pun kita pun keras kepala juga. Nabi suruh baca Al-Kahfi, dia suka baca Yasin juga. Kita suka buat apa yang kita suka, tapi kita tak suka buat apa yang Nabi dan Allah suka. Sedangkan Nabi sebut, man qara'a suratul kahfi lailatal jum'at au yaumal jum'at adha'a lahu minan nur bainal jum'atain. Siapa-siapa yang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat ni, lepas maghrib ni, ya, ataupun siang hari di hari Jumaat, maka Allah bagi kepadanya cahaya yang terang benderang hingga Jumaat satu lagi. Surah Yasin
Tak ada hadis mengatakan barang siapa baca surah Yasin hari Jumaat maka dia mendapat pahala sekian. Tak ada. Melainkan hadisnya dhaif lagi palsu. Tapi manusia sebab dia biasa dengan adat dan dia meninggalkan ibadat, maka rugi ya. Sedangkan dia sepatutnya plan. Hari ni hari Khamis, aku dah puasa sunat, alhamdulillah, cantiklah. Esok apa lagi aku nak menambah baik? Esok hari Jumaat, malam ni baca Al-Kahfi separuh, besok tambah lagi separuh, selesai. Al-Kahfi tu kata ulama, kalau tak mampu baca semua, baca 10 pertama, 10 terakhir untuk menjauhkan kita daripada kejahatan Dajjal. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalau tak boleh buat 20, baca 10 yang pertama saja. Kalau tak boleh, tak tahu nak kata lah. Habis tu bab Al-Kahfi. Esok pagi, seboleh mungkin kita ikut imam untuk buat sujud sajdah. Ya, ikut imam untuk mengikuti salat subuh berjamaah dengan diketuai oleh imam, dengan imam membaca surah Sajdah dan Al-Insan. Kenapa? Sebab waktu yang paling rapat seorang hamba dengan Tuhannya adalah di dalam waktu sujud, di dalam waktu salat, di dalam waktu subuh, di pagi Jumaat. Waktu paling akrab dan rapat. Sehingga Nabi menyatakan, perbanyakkanlah kamu berdoa pada setiap kali kamu sujud dalam solat, sama ada solat fardu maupun solat sunat. Cuma saya perasan tadi, ada jemaah yang saya datang lambat. Saya datang lambat sebab tersesat tadi. Tersesat di cuaca yang terang, bukan dalam kegelapan. Tersesat tadi. Datang tu imam tengah tahiyat akhir, dan datang tu saya pun masuk, dan imam tahiyat akhir baca tahiyat akhir tu dah dekat nak habis dah. Tapi ada makmum ni dia duduk doa lagi, doa dekat dia bangun imam bagi salam. Ini adalah tindakan yang tidak menepati sunnah. Salah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan ke? Mana JK? Sila. Dia lebih kurang ada masa 15 minit sikit lagi. Kita ingat balik, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni apabila diperingatkan kepada mereka tentang Allah, maka gementarlah hati mereka. Itu syarat pertama. Kita cek hati kita ni rasa ke tidak bila disebut nama Allah, ataupun tak rasa apa-apa. Yang kedua, nak cek tanda hati orang beriman, wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Apabila diperdengarkan dengan ayat-ayat Allah, dengan seruan-seruan daripada ayat Allah ataupun sunnah Nabi, maka bertambah keimanan mereka. 2 syarat dia. Dan kemudian disebut juga dalam ayat ini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah lah mereka menyerah diri ataupun bertawakal. Ini surah Al-Anfal pada ayat yang kedua. Ada 3 syarat orang beriman yang hatinya bersih. Pertama, bila diingatkan tentang Allah, maka gementarlah jantung hati mereka, sebab takut tak dapat keampunan, mati dalam keadaan berdosa. Takut dalam keadaan banyak dosa ni, ya, dan mati dalam keadaan tak sempat bertaubat. Takut, sangat-sangat risau, dan dia meletakkan perasaan muraqabatullah dan mengharapkan Allah Ta'ala. Kedua, bila dibaca ayat Allah, maka menambah keimanan dia. Dia tak rasa apa ni ayat Quran ni, tak ada rasa apa-apa pun. Tak, bukan. Dia menambah keimanan. Dan yang ketiga adalah dia sentiasa menyerah diri kepada Allah. Nabi ajar pada kita bila nak keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Paling tidak sampai macam tu saja. Tapi paling best dan bagus bila saya nak keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Allah jamin 3 perkara pada kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Allah kekalkan keimanan kita, kita tak sesat. Kedua, Allah jadikan kita itu cukup apa yang kita rasa kurang.
Kita rasa macam terkurang. Kalau mungkin harta kita tu kurang, Allah cukupkan. Ataupun harta kita lebih dah, tapi kita haloba, Allah jadikan jiwa kita itu tenang dan sakinah. Dan ketiga, Allah jauhkan kita daripada musibah dan balak bencana yang kita tak mampu hadapi. Bertawakal kepada Allah Ta'ala, menyerah diri kepada Allah melalui peringkat. Peringkat pertama, dalam sesuatu apa musibah sekalipun, doa dulu. Doa dulu. Ya Allah, Allahumma, contohnya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Contohnya, minta Allah pemudahkan. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair, minta Allah pemudahkan. Doa. Yang kedua, usaha tanpa pernah habis. Yang ketiga, istiqamah. Doa dan usaha berpanjangan, di hujung baru bertawakal. Bukan kata tawakal tu maksudnya datang duduk di surau, tak balik-balik rumah, tak payah pergi kerja. Tu bukan tawakal, tu pemalas. Ya. Oh ustaz, saya begini. Tak. Nabi sebut dalam surah Al-Jumu'ah daripada ayat 9 hingga ayat 13. Apabila kamu dipanggil untuk solat Jumaat dan apabila selesai, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah untuk cari rezeki. Itu juga adalah ibadah. Baik. Itu saya ulang balik. 3 perkara. Bila disebut nama Allah, gementar jantung hati kita. Bila dibaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah keimanan kita. Dan kita ini menyerah diri dan bertawakal kepada Allah. Cek 3 syarat ni ada ke tidak pada kita. Jangan cek orang lain. Cek kita sendiri, insya-Allah. Ya, baik. Ayat yang ketiga, yakni apa ayat dia? Di dalam ayat ni dia menyebut alladzina yuqimunas salah. Perkara keempat, orang-orang yang hati dia sihat dan beriman kepada Allah, dia salat. Terutama salat fardu. Banyak cantik sikit lagi, tambah solat sunat untuk cover kelemahan solat fardu. Kita yang umur 5, 60, 70 ni, sepatutnya solat kita dah cukup sempurna dah. Tak ada lagi tinggal solat-solat sunat. Sebab solat fardu kita tu ada banyak kekurangan. Baca tak betul, khusyuknya tak ada, itu bergerak sana, garu sini, garu sana, ingat macam-macam. Jadi solat sunat dia cover bagi lengkap. Maka alladzina yuqimunas salah, itu perkara keempat, orang yang hati dia sihat dalam keimanan. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan harta lebihan daripada harta mereka maupun harta mereka pada tempat yang betul. Apa maksud nafkah? Pertama, bila kita ada rezeki, nafkah untuk kita, makan minum, tempat tinggal, pakaian kita. Kedua, tu bini kita, bukan kedua mak bapak kita, bukan. 3-4 hari lepas saya ada program Tanyalah Ustaz. Ada soalan tanya, kenapa disebut ibu 3 kali baru bapakmu? Kan Nabi kata, bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kepada siapa harus aku berkhidmat? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu 3 kali. Dan kemudian siapa ya Rasulullah? Bapakmu. Kenapa disebut ibu? Kerana ibu dijaga rapi. Tetapi tidaklah bermaksud seorang suami punya pendapatan dapat dia gaji ibu nombor 1. Bukan. Isteri nombor 1. Anak-anak yang belum ada rezeki itu nombor 2. Itu kaedah di dalam agama. Habis mak kita siapa yang jaga? Bapak kita yang jaga. Suami kepada mak kita tu, itu tanggungjawabnya. Itu asasnya begitu. Maka wa mimma razaqnahum yunfiqun, nafkah ahli keluarga kita, mana-mana yang serba-serbi bagi selesa dan mencukupi, yang mana patutlah. Yang melampau tak mampulah kita, tapi mana-mana yang patut. Kata Nabi, seorang suami nafkah kepada isteri itu bagaimana? Apa yang kamu makan, itulah dia makan. Jangan awak makan nasi Arab kambing, isteri makan cokuduk pisang. Tak kena. Apa yang kamu pakai, itu yang isteri kamu pakai.
Maksudnya kalau awak pakai baju kainnya RM15 1 meter, isteri sedemikian. Bukan isteri pakai yang RM2 1 meter. Pusing koyak, pusing koyak. Tempat tinggal di mana kamu tinggal, di situlah isterimu tinggal. Begitu keadaan. Tidak boleh melampau. Itu nafkah. Nafkah seterusnya adalah jika ada lebihan harta, wajib keluar zakat bila sampai pada waktu yang ditentukan. Dan nafkah yang ketiga adalah bersedekahun jariyah. Malam ini kalau siapa nak bersedekah, sekolah tahfiz saya tengah kumpul dana. Alhamdulillah Haji Yaakob, terima kasih banyak-banyak. Kameraman kita ni, dia datang, dia jumpa je, dia bawa. Dia datang, dia jumpa, dia bawa. Serba salah pula dengan abang kameraman kita ni. Okey, jadi siapa nak derma, kami tengah menghimpunkan RM10,447 untuk kombinasi antara kerja-kerja wiring, kerja-kerja repair kereta tahfiz, kerja-kerja pemasangan CCTV, apa lagi lah, ada 6 atau 7 jenis barang, dan jumlah keseluruhannya lah RM10,447. Jadi malam ni siapa yang nak masuk dalam bab wa mimma razaqnahum yunfiqun, siapa nak bersedekah malam ni sangat-sangat dialukan. Macam biasa saya tak bawa tabung, terpulang pada pihak surau. Kalau pihak surau letak tabung, itu tanda mereka membenarkan. Kalau dia tak letak, don't worry, tak ada masalah apa-apa. Cuma saya war-warkan saja. Ya, itu satu. Jadi kalimah yang keempat solat. Perkara yang kelima adalah sedekahun jariyah ataupun menafkahkan. Apa Allah kata? Ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang yang beriman, yang benar-benar keimanan mereka. Siapa yang benar-benar beriman itu? Yang benar iman mereka, yang menafkahkan harta, yang melakukan ibadah salah, yang bertawakal kepada Allah, yang apabila mendengar ayat Allah bertambah keimanannya, yang apabila mendengar sebutan nama Allah gementarlah jantung hati mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu orang beriman dan kebenaran iman mereka. Lahum darajatun inda rabbihim. Allah mengurniakan darajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratun, dan Allah memberi keampunan pada mereka. Wa rizqun karim, dan merezekikan mereka dengan rezeki mulia, yakni kedudukan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiah. Kalau kita baca Quran, baca terjemahan, tuan-tuan, banyak ilmu kita dapat. Jadi apa kesimpulan kita? Lebih kurang 5 minit ni. Kesimpulannya adalah bila ada tajuk hati-hati, jaga hati, ya, betul. Ya, betul-betul kena jaga. Jangan hati kita ada perasaan riak. Buat amal suka menunjuk dengan orang. Nak sedekah ambil gambar ni sampai 4-5 album sedekah. Kan ya, itu nak menunjuk, tak boleh. Yang ni tak ikhlas, hati dia rosak. Yang kedua, jangan sum'ah. Buat amal orang tak tahu tapi dia cerita dengan orang. Kau tahu tak, kapet surau Al-Hamidin ni separuh tu duit aku. Tak ada siapa tanya kau pun. Tu sum'ah, buat baik tapi menceritakan kebaikan. Yang ketiga, ujub, bangga diri. Dia rasa dialah yang paling betul sekali, orang lain semua salah. Dialah yang paling baik, orang lain semua buruk. Dan yang keempat, al-mannan, suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Kalau bukan akulah pengurusi dulu, gelap gelita surau ni. Tu dia mengungkit. Kau tahu tak tembok belakang siapa urusan? Aku. Kau tahu tak? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Dia bunyi gitu. Al-Mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit. Sama lah. Tadi ada satu soalan di dalam kuliah online duha tadi. Ustaz, apa hukumnya isteri ni? Isteri. Tuan-tuan, kalau kuliah online,
Kalau ada 1000 orang, mungkin 10 orang je orang lelaki. 980 orang lagi contohnya yang tu perempuan. Dia tanya apa? Ustaz, apa hukumnya seorang suami apabila dia bagi nafkah dan kemudian mengungkit-ngungkit? Awak makan tu paling sedap segi bahasa dia, awak menterdarah tu. Oh, tu kan. Badan awak yang bila timbang tu naik berapa-berapa tu, yang awak duduk, yang awak pakai, yang awak pijak kasut awak tu, awak tahu tak? Kalau tak ada lah batang tubuh ni yang bagi, tak ada harapan. Dulu mana ada orang masuk minang awak kalau bukan saya? Omboi nyombong. Mengungkit-ngungkit. Satu, riak, suka nunjuk ke orang. Kedua, cerita kebaikan pada orang. Ketiga, bangga diri. Dia orang tak tahu tapi sombong dan bangga diri dalam hati dia. Keempat, ngungkit-ngungkit kebaikan. Mereka ini muflis di akhirat. Kebaikan mereka la khaira fiha. Tak ada kebaikan langsung di sisi Allah Ta'ala. Ni rosak. Tapi iman yang ni. Sebab tu kesimpulan kita pada malam ni nak cek hati yang sehat yang menjadikan diri mereka itu, yakni yang dipanggil sebagai innamal mu'minuna. Orang benar-benar beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bila disebut nama Allah bergetar jantung hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Yang kedua, bila dibaca ayat Al-Quranul Karim maka bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga, kepada Allah lah mereka bertawakal dan menyerah diri. Yang keempat, yakni alladzina yuqimuna salah, orang yang jaga salat fardu dan tambah salat sunat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kelima, apabila mereka menafkahkan harta itu dengan cara yang manfaat, bukan simpan harta. Ada orang ni pelik-pelik, dapat kata nyimpan, rajin pergi ke bank. Banyaknya jumlah, banyak jumlah, mati padan muka, apa pun tak dapat. Manusia jadi pelik. 5. Dan hadiah bagi 5 orang yang jadi hati sihat ini apa? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itu iman mereka benar. Dan lahum darajatun inda rabbihim. Lalu Allah mengangkat darjat di sisi Tuhan. Wa maghfiratun. Mereka diberi keampunan. Dan wa rizqun karim. Mereka diberi nikmat dan rezeki yang mulia, yakni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan puan-puan, balik rumah buka surah Al-Anfal. Nanti ayat 2, 3 dan 4 baca, ambil peduli dan rujuk lagi, insya-Allah. Tuan-tuan tahu bagi cara untuk ilmu kita tidak hilang. Sebahagian ulama berpendapat, cara tak nak bagi ilmu tu hilang, apa yang kita belajar kita cek balik dalam tempoh sebelum habis 3 jam yang pertama. Sebelum habis. Balik nanti agak-agak nak tidur sekejap lagi, baring-baring tu buka handphone. Handphone kita ada Quran dah lama dah, 12 tahun dah, baca je belum. Update je kerja kita. Ada baca, lepas tu lelap. InsyaAllah ilmu tu dia akan lekat. Tapi kalau dibiar, orang yang pandai ngaji Quran pun dia akan lupa. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah bagi kita kebaikan.